Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farahin akan membentangkan tentang pendidikan TVET dalam menggalakkan pembangunan modal insan yang mampan. Pada tahun 2021, Jabatan Perangkat Malaysia telah merekodkan peningkatan kepada 5.61 juta siswaza berbanding pada tahun 2020 iaitu seramai 5.36 juta. Jadi ada siswaza yang menyambung pengajian, ada yang bekerja, ada juga yang tidak bernasib baik, sedang menganggur. Jadi pengangguran siswaza dan kesukaran mendapatkan pekerjaan berkait rapat dengan kemahiran kebolehpasaran dan kebolehkerjaan. Jadi kerajaan telah mengambil inisiatif mewujudkan pendidikan TVET itu sendiri. TVET ini dilihat sebagai satu yang penting dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran teknikal dan profesional. Tetapi dalam memperkasakan pendidikan TVET ini terdapat pelbagai cabaran, antaranya ialah mentaliti dan persepsi negatif masyarakat. Dan menurut Muhammad Syahnil, masyarakat menganggap TVET ini sebagai satu jalan terakhir. Manakala menurut Abdul Aziz di Arab, ibu yang berlatar belakangkan pendidikan yang tinggi mempunyai pandangan negatif terhadap pendidikan TVET. Di Malaysia, pendidikan TVET ini dianggap sebagai kurang berprestij dan ini merupakan pilihan bagi mereka yang tidak minat akademik. Dan ini menyebabkan pelajar yang berkelebihan juga mengelak daripada mengambil pendidikan TVET ini. Dan kerajaan pula sentiasa memfokuskan pencapaian akademik tanpa memandang potensi dan nilai individu. Cabaran yang kedua pula ialah ketidaksepadanan permintaan industri dan kemahiran graduan. Jadi tiada kerjasama atau kerjasama yang terhad antara industri dan institusi ini menyukarkan pihak industri untuk mengenal pasti kursus yang ditawarkan di institusi, manakala pihak institusi pula sukar untuk mengenal pasti keperluan kini industri. Dan antara cabaran lain ialah kemajuan teknologi, kerana pada tahun 2025 mereka menganggarkan robot akan mengawal atur 52% tugasan pekerjaan terkini. Dan menurut kajian daripada Aziati dan Ideati, tiada polisi kerajaan yang mengalahkan hubungan rapat antara institusi pendidikan dan industri, manakala menurut Ustwizen, lanskap pekerjaan yang berubah selari dengan revolusi industri 4.0 iaitu menggunakan smart technology, menggunakan artificial intelligence, menggunakan robotik dan juga menggunakan algoritma. Cadangan penambahbaikannya ialah penjelmaan semula ataupun tingkatkan jenama TVET, iaitu dengan mempromosikan TVET sebagai laluan pilihan bukanlah sebagai pilihan terakhir. Dan kerajaan juga boleh memperuntukkan dana dan teruskan SLDN iaitu Skim Latihan Dual Nasional dan juga menambah baik pengajaran pembelajaran. Contohnya TVET ini dianggap sebagai satu pendidikan yang kurangnya komunikasi dan kurangnya kerja kolaborasi. Jadi mereka boleh tambah baik dari segi pengajaran dan pelajaran dengan menyediakan latihan yang berasaskan kerja dan pembelajaran kolaboratif bagi meningkatkan kemahiran insaniah mereka. Selain itu juga, institusi juga boleh giat untuk membina dan memperkukuh hubungan dengan industri luar, sama ada luar negara ataupun dalam negara. Jadi untuk mewujudkan sistem penilaian keperluan bagi mengenal pasti jurang antara bidang di institusi dan juga keperluan pasaran industri. Kerajaan juga boleh menyediakan satu pangkalan data yang mengandungi status pekerjaan belia supaya mereka dapat telusuri kesesuaian kelayakan akademik dan tahap kemahiran mereka ini. Kerajaan boleh telusuri kesesuaian akademik dan tahap kemahiran mereka, jadi mereka boleh padankan dengan industri semasa dan juga mengintegrasikan kemahiran jenerik yang terdapat dilakukan oleh teknologi. Kerana sebenarnya TVET ini masih penting walaupun sudah alami revolusi industri 4.0 sebab ada kemahiran-kemahiran yang robot tak boleh nak laksanakan. Jadinya kerajaan dan masyarakat perlulah berganding bahu dalam memperkasakan pendidikan TVET bagi membuang stigma buruk masyarakat terhadap pendidikan TVET. Kerajaan jalinkan hubungan baik dengan industri tempatan maupun luar negara. Pihak industri juga perlu yakin dalam melaburkan wang mereka ke dalam sektor pendidikan TVET dan bukan sekadar membayar gaji mereka pada gaji minimum tapi gaji yang setimpal dengan tahap kompetensi graduan TVET. Jadi itu sahaja daripada saya tentang pendidikan TVET dalam menjana modal insan yang mampan. Terima kasih. Sekian, terima kasih.